warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan pengurusi majlis, pengurusi masjid, Tuan Haji Ghani, ustaz-ustaz, tuan guru, ustazah-ustazah, puan guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama pada malam ini. Suara saya okey ke gema? Okey. Boleh dengar? Saya difahamkan masjid ni masjid persendirian, maknanya Tuan Haji Ghani yang sponsor. Masya-Allah. Hebat. Bila kawan-kawan cerita, tuan-tuan, saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kat baju pasal ni kepor. Gemar tak? Pasal tu ada sikit. Tes. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia panggil siapa? Amr bin Al-As, seorang sahabat. Yang mana Amr dia ni baru masuk Islam. Dia masuk Islam lewat juga. Tentu ingat kisah yang sahabat Nabi pergi hijrah dekat Habasyah, yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Quraisy hantar wakil supaya Najasyi serahkan orang-orang Islam ni kepada orang Quraisy, tapi dia tak bagi kan. Wakil Quraisy masa tu Amr bin Al-As. Masa tu dia kafir, tapi akhirnya dia masuk Islam. Satu hari Nabi panggil dia. Dia datang jumpa Nabi dalam keadaan Nabi tengah ambil wudu. Maka dia datang, dia kata, dia tanyalah kenapa Nabi panggil dia. Maka Nabi kata, aku nak jadi dengan kau sebagai dengan satu mission, nak jadi ketua lah, untuk buat ambush Sariyah, serang hendap dalam perang, supaya nanti kau boleh dapat harta rampasan perang yang banyak. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, aku masuk Islam ni bukan aku nak apa-apa balasan, aku nak hidayah, yang mana aku tak boleh tolak hidayah ni. Aku cuba nak tolak tapi tak boleh, melainkan aku kena masuk Islam. Aku tak nak apa-apa dalam Islam ni, bukan kerana aku masuk Islam aku nak jadi kaya. Maka Nabi kata kat dia, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Alangkah baiknya kalau harta yang baik itu dapat kepada orang yang baik. Tuan-tuan, bagi yang ada harta, yang ada rezeki yang lebih, kita berfikirlah untuk akhirat. Abdurrahman bin Auf menggunakan kekayaan dia untuk Islam. Uthman bin Affan menggunakan kekayaan dia untuk Islam. Hadis yang kata Abdurrahman bin Auf masuk syurga merangkak tu hadis palsu. Tak betul. Abdurrahman bin Auf kaya dan diguna kekayaan untuk Islam, dan dia di antara 10 orang sahabat yang masuk syurga. Siapa yang kata Abdurrahman bin Auf masuk syurga merangkak, dihina sahabat Nabi.
Sahabat Nabi yang takkan 10 orang jamin masuk syurga makan kau. Hadis palsu. Islam tidak pernah larang umat dia untuk kaya. Islam suruh umat dia kaya, tapi Islam mahu seorang kaya yang taqi. Al-ghani at-taqi, kaya dan bertakwa, kan? Tuan-tuan, kita hari ini nak cerita tentang tegas dalam akidah dan luas dalam fiqh. Saya teringat satu kisah di mana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah amaran, berikanlah ancaman kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW dia mula dakwah dia dalam keadaan terang-terangan. Sebelum tu dalam keadaan sembunyi. Maka Nabi pun dia panjat Bukit Safa. Dia kata, ya Bani Fahar wa ya Bani Uday, wahai anak-anak Fahar, wahai anak-anak Uday, orang-orang Quraisy semua datang kerumun Nabi, nak dengar apa yang Nabi nak cakap ni. Yang tak mampu nak datang akan hantar wakil pergi dengar apa yang Muhammad nak cakap. Bila semua pakat berkumpul, Nabi kata, "Lau akhbartukum bi anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqin?" Qalu ma jarabna alayka kadhiban ya Muhammad. Qala inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin syadid. Nabi kata, kalau aku beritahu kepada kamu di belakang bukit ni ada tentera berkuda yang nak serang kamu dalam keadaan kamu tidak sedar, adakah kamu akan percaya dengan cakap aku? Quraisy kata, ma jarabna alayka kadhiban ya Muhammad, kami tidak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. Maka Nabi rasa okey, mula-mula dia test power dululah. Orang percaya ke tak cakap aku ni? Bila Quraisy kata kami tak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad, maka Quraisy akan percaya cakap Nabi. Maka Nabi pun mula dakwah dia secara terang-terangan. Dia kata, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sesungguhnya aku merupakan pemberi berita buruk kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa. Maka Nabi memulakan dakwah selama 13 tahun di Mekah, tarsikhul aqidah as-sahihah. Nabi membina ataupun Nabi menerapkan akidah yang benar kepada orang-orang Quraisy. Ada sebahagian hukum tapi tak banyak. Salat, kemudian akhlak yang baik, silaturahim, tapi semuanya menjurus kepada, kebanyakannya menjurus kepada akidah. Kerana Islam adalah satu agama yang sangat-sangat mementingkan akidah. Kerana ini merupakan asas. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sesiapa yang beramal daripada kalangan lelaki mahupun perempuan, beramal saleh, buat amalan yang baik, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Syarat dia mesti beriman, kerana iman merupakan rukun utama, syarat utama nak menjadikan amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini akidah Islam. Sebab itu tuan-tuan, ketika mula dakwah, Nabi menekankan konsep akidah. Kita ni masalah, sebahagian daripada orang Melayu ni masalah. Tuan-tuan, baru ni tuan-tuan ada dengar cerita pasal ada satu orang artis masuk Islam, kan? Dah lah video dia di viral kan. Dia tak
dia tak sedar sensitiviti orang. Orang ni kadang-kadang dia, bila dia masuk Islam, dia tak nak bagi tahu keluarga lu, mungkin membahayakan nyawa dia. Tapi dia pergi rakam, dia pergi letak dekat Facebook tanpa izin. Allah Ta'ala tegur penduduk Madinah yang suka menyebarkan cerita tak fikir dulu. Allah Ta'ala kata apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang berita gembira, berita keamanan ataupun berita ketakutan kepada mereka, adha'u bih, mereka akan sebar, tak fikir panjang. Kan lebih baik jika mereka tolak khabar ini, serahkan khabar ini kepada Rasul ataupun kepada ulama di kalangan mereka, supaya orang yang bijak, orang yang ada kemampuan boleh meneliti khabar itu sama ada nak disebarkan ataupun tidak. Jadi bila dah sebar video tu, bila dah disebar video tu, adalah orang yang pergi maki orang yang baru masuk Islam tu. Dia kata kalau masuk Islam pun baik tak payah, tudung tetap tak pakai. Tuan-tuan, kita kadang-kadang meletakkan prioriti di tempat yang salah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, satu orang yang baru masuk Islam, tuan-tuan nak ajar dia akidah yang betul dulu ke tuan-tuan nak ajar fiqh dulu? Ini masalah umat Islam, silap meletak prioriti. Alhamdulillah dia masuk Islam, bak tudung tu nanti kejap lah, baru masuk semalam. Ni ada orang baru masuk Islam, lelaki dah tua lah baru masuk Islam. Dia kata okey, hari ni dah masuk Islam kan, maka kita kena potong yang bawah lah. Dia pun terkejut, tak ada orang bagi tahu saya pun, saya mau keluar lah macam ni. Kalau keluar kita potong kepala lah. Dia pun kata, oh kacau ni, masuk bawah kena potong, keluar atas kena potong. Ini masalah orang Islam, dia tidak memahami prioriti. Tuan-tuan, 13 tahun dekat Mekah, Nabi SAW mengajar akidah kepada umat Mekah. Sebab itu tuan-tuan tengok mana-mana ayat makiyun, mana-mana ayat yang turun sebelum hijrah, yang dipanggil sebagai surah Makkah ataupun surah Makkiyah, bukan Makkiyun, Makkiyah, surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah, bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu yang kufur dengan Nabi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Fir'aun dan Musa dalam surah Taha. Allah Ta'ala cerita bagaimana Fir'aun, satu orang insan yang mengaku Tuhan. Tuan-tuan, Fir'aun ni bukan Tuhan, dia pun tahu dia bukan Tuhan. Manusia bila sampai kepada peringkat takabur, dia akan dakwa benda yang dia sendiri tahu dia bukan. Dahsyat manusia ni. Fir'aun dia kata apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun kata. Sedangkan dia tahu sifat Tuhan ni menghidupkan dan mematikan. Fir'aun dia tak boleh hidupkan orang, dia tahu. Dan di antara sifat Tuhan itu mencipta makhluk. Fir'aun tahu makhluk yang ada di atas muka bumi ni bukan dia yang cipta, cuma Allah Ta'ala berikan dia kuasa ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala matikan Fir'aun dalam keadaan hina. Mati dengan air dalam keadaan hina. Standard anak kecil mati lemah, sedangkan dia mengaku dia Tuhan. Air pun dia tak boleh harah untuk matikan dia kan, untuk hidupkan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang akidah dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan kaum dia. Yang menyembah berhala. Tidak cukup hanya sekadar itu, Allah Ta'ala cerita juga
Di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar. Islam adalah satu agama yang tertegak di atas dasar tauhid. Yang ni kita kena tahu. Walaupun ada orang kata sebahagiannya awwaluddin ma'rifatullah, walaupun ia bukan hadis, awal agama itu kenal Allah, maka kita katakan kalau setakat kenal Allah belum jadi mukmin, belum jadi beriman. Ketika mana orang Quraisy datang kepada Nabi, mereka tahu tak Allah Ta'ala ni wujud, tuan-tuan? Mereka tahu. Ketika mana mereka memberikan tawaran kepada Nabi, nak bagi Nabi jadi raja, Nabi tak mau. Nak bagi Nabi jadi bagi perempuan kat Nabi, Nabi tak mau. Ada yang buat mufawadah, kalau macam tu tak apa, satu hari kita sembah Tuhan di tempat engkau, satu hari lagi sembah Tuhan di tempat kami, sama. Bahkan ayah Nabi nama Abdullah, bukan Nabi bagi nama ayah Nabi tu, tok dia, yang mana tok dia lahir sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan orang Quraisy telah melihat kebesaran Allah ketika mana Allah Ta'ala menghantar burung ababil, menghancurkan tentera Abrahah al-Ashram yang mahu merobohkan Kaabah. Orang Quraisy melihat kebesaran Allah. Ni cerita ni sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Dan orang-orang Quraisy menamakan Kaabah dengan Baitullah. Tidak ada perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, melainkan sebahagiannya mereka akan letak dengan muqaddimah Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Maka orang Quraisy kenal Allah, tahu tentang kewujudan Allah. Ketika mana Abu Jahal keluarkan tawaran, Nabi tengah salat depan Kaabah, masa Nabi tengah sujud, Abu Jahal dia keluarkan tawaran, siapa boleh letak tai unta dan perut-perut unta ni atas kepala Muhammad waktu dia tengah sujud, aku akan bagi dia ganjaran. Maka satu orang pemuda ambil, letak atas kepala Nabi. Nabi tak boleh angkat kepala dia, sehingga datang Fatimah bersihkan kepala Nabi. Maka Nabi doa. Lepas tu Nabi doa, lepas salat Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy, 3 kali. Ya Allah, ambil tindakan pada orang Quraisy. Dengar perkataan tu, Abu Jahal takut. Abu Jahal takut dengan doa Nabi, kerana Abu Jahal juga mengetahui tentang kebesaran dan keagungan Tuhan. Saya bukan nak puji orang Quraisy, tapi saya nak kata orang Quraisy juga tahu kewujudan Tuhan. Bahkan dalam Quran disebut, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah Allah, melainkan kami tidak menyembah berhala, melainkan berhala itu kami jadikan sebagai objek, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami dengan Tuhan, dengan Allah. Maka tuan-tuan, kita kena tahu agama Islam ini berdiri di atas tauhid, mengesakan Allah. Apa itu tauhid? Mengesakan Allah, meletakkan Allah dalam setiap perkara dan tindakan kita, mengatakan Allah sebagai pentadbir makhluk, mengatakan Allah berkuasa ke atas makhluk, memusatkan ibadah hanya kepada Allah, mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluk, dan mempercayai bahawasanya Allah bersifat dengan sifat yang sempurna, dan segala sifat yang kurang, yang tidak sempurna itu bukan sifat Allah. Itu akidah Islam. Kemudian kita kena percaya agama ini dari sudut akidah dan ibadahnya dan hukum-hukum, prinsip-prinsip umumnya mesti diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad yang Allah Taala telah lantik sebagai utusan dia. Maka sebab itu satu orang yang nak masuk ke dalam Islam, dia mesti mengucap kalimah syahadah.
dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, dia kena iktiraf la ilaha illallah, tidak ada sebarang Tuhan yang disembah melainkan hanyalah Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksud dia apa? Saya mengiktiraf hanya Allah tempat saya bergantung. Saya mengiktiraf hanya Allah Tuhan yang saya sembah. Sebab itu akidah Islam bermula dengan nafi, menafikan semua jenis Tuhan. La ilaha, tidak ada sebarang Tuhan illallah, kecuali Allah. Tapi kalau dia kata saya percaya Allah, tapi dalam masa yang sama saya bergantung dengan berhala juga, dia tak jadi Muslim, dia tak jadi mukmin. Kalau orang cakap ni, akidah dia baru level akidah Abu Jahal. Nak jadi Muslim, nak jadi mukmin, kena nafi sebarang kuasa. Semua kuasa tak ada, melainkan hanyalah pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ketika mana dia diancam untuk dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, seorang gubernur di zaman Umayyah. Dia ni zalim, banyak bunuh ulama, antaranya Sa'id bin Jubair dia bunuh, Abdullah bin Zubair juga dia bunuh. Ketika mana dia diancam untuk dibunuh, Anas, dia kata, kalau aku tahu nyawa aku berada di tangan kau, dia kata, law anni a'rif ataupun a'lam bi anna mauti fi yadik ataupun biyadik la'abadtuk. Kalau aku tahulah kematian aku ni berada di tangan kamu, wahai Hajjaj, dah lama aku sembah kau. Akidah yang jelas, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup dengan itu tuan-tuan, Al-Quran juga menceritakan bagaimana orang-orang yang menyembah selain daripada Allah nanti bila sampai dekat kiamat, Allah Ta'ala rakam siap-siap supaya kita tahu kita ni belum lagi hidup di alam kiamat, tapi Allah Ta'ala rakam dalam Quran apa yang akan disebutkan oleh golongan musyrikin yang bila dalam dunia ni degil tak mau sembah Allah, semata-mata dok ambil berhala untuk mendekatkan diri dengan Allah. Allah Ta'ala sebut nanti, wa yawma nahsyuruhum jami'a, yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Pada hari kiamat nanti kami akan kumpulkan mereka beramai-ramai. Kemudian kami katakan, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana berhala-berhala yang kamu sembah dulu? Panggil mari. Tuhan suruh panggil supaya mereka menyelamatkan kamu. Kerana dalam dunia ni kamu sembah mereka, minta syafaat daripada mereka. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, panggil mari, minta tolong kat mereka. Kerana dalam dunia ni kamu selalu minta tolong kat mereka. Apa kata orang-orang Quraisy? Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Tidak adalah fitnah mereka itu melainkan mereka mengatakan, wallahi rabbina, demi Tuhan, demi Allah, wahai Tuhan kami tidak pernah melakukan syirik. Padahal dalam dunia clear Tuhan tahu dia syirik, tapi masuk ke akhirat kerana terlalu takut dengan azab Allah, maka mereka berdusta atas nama Allah.
Sebab itu tuan-tuan, dalam bab akidah, Islam terlalu clear memerangi syirik, memerangi perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Kita banyak belajar dalam surau, dalam masjid, dalam balai sah. Orang Kelantan panggil balai sah kan? Balai sah ni maksudnya surau kan? Banyak kita belajar tentang perkara yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan salat, perkara yang membatalkan haji kan? Tapi tuan-tuan, ada tak dekat Kelantan ni lah saya nak tahu kuliah-kuliah yang menceritakan tentang perkara-perkara yang membatalkan iman? Ada? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi amat sikit. Sebab itu kata Huzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Manusia biasa bertanya Nabi tentang kebaikan, tapi aku bertanya Nabi tentang kejahatan kerana aku bimbang dia akan kena pada aku. Maka sebab itu dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok, antaranya surah yang terbaik yang menceritakan tentang sirah baina aqidatil mu'min wa aqidatil kafir, pertembungan di antara akidah muslim dan akidah kafir, yang terbaik ialah suratul An'am. Tuan-tuan baca surah Al-An'am dan tuan-tuan tengok terjemahan, bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kebatilan ajaran-ajaran yang berdiri di atas syirik. Maka untuk menjaga akidah ini, bukan sekadar Allah Ta'ala mengharamkan syirik, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan semua perkara yang boleh membawa kepada syirik. Yang ni dipanggil sadduz zari'ah, menutup jalan yang boleh membawa kepada syirik. Seperti mana penglihatan boleh membawa kepada zina, maka Islam haramkan kita melihat aurat orang yang bukan mahram, yang bukan isteri kita. Ajnabiyah tak boleh tengok. Orang perempuan kita tak boleh tengok aurat dia, kena tutup. Kerana mata boleh bawa kepada zina, maka mengharamkan penglihatan kepada aurat orang lain itu dipanggil sebagai sadduz zari'ah, tutup jalan, kerana jalan tu boleh membawa kepada maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kita pergi caci maki sembahan orang kafir, bukan kerana sembahan itu ada kehormatan yang perlu dipelihara dah, tapi nanti kalau kita maki dia, dia akan maki Tuhan balik, dia akan maki Allah balik, dia akan maki sembahan kita. Maka makian itu, larangan makian itu disebabkan oleh sadduz zari'ah. Maka dalam banyak hukum-hukum Islam, banyak hukum-hukum Islam ini dibina kerana dia boleh membawa kepada syirik, maka ia diharamkan sebagai sadduz zari'ah ataupun sadduz zara'i'. Apa di antaranya? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala haramkan satu orang manusia sujud kepada orang lain. Tak boleh sujud pada makhluk lain. Dalam Islam tak boleh. Walaupun dalam Quran kata Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud, tapi sujud tu bukan sujud seperti mana kita sujud pada Allah. Yang tu sujud ihtiram, bukan sujud ta'abbudi. Tapi kita orang Islam, akidah Islam, syariat Islam yang diturunkan kepada Muhammad, tak boleh nak sujud pada orang lain. Sehormat mana pun kita pada dia, tak boleh sujud. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Muaz pergi ke pergi ke Syam. Nabi hantar Muaz pergi Syam untuk satu misi. Saya tak ingat Syam ke Yaman, saya rasa Syam. Kemudian Muaz pun balik. Dia pergi dekat Syam, dia tengok padri-padri ni. Sebab masa itu Syam dikuasai oleh Rom, yang mana Rom ini diasaskan oleh Kristian.
dasarnya adalah agama Kristian. Maka dia pun datang, Muaz pun tengok rakyat-rakyat dekat Rom, dekat Syam sujud kepada padri dia. Maka bila Muaz balik ke Madinah, Muaz sujud kat Nabi. Muaz bukan nak buat syirik dah. Muaz ni satu sahabat yang faqih, yang pandai agama. Cuma dia fikir, dia kata kalaulah padri-padri ni yang mana bukan sangat betul pun, kadang-kadang bukan betul pun, dia kata kan, rakyat boleh sujud depan dia, patutnya aku lebih utama untuk sujud depan Rasul, kerana Rasul ini hak dia lagi besar. Dia Rasulullah, martabat lebih besar daripada padri-padri dekat Syam tu. Maka bila jumpa Nabi, dia terus sujud depan Nabi. Nabi terkejut. Nabi kata, "Ma hadza ya Muaz?" Ni apa pula wahai Muaz? Dia kata, "Aku dekat Syam, aku tengok orang sujud dekat padri-padri. Aku rasa ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk disujud, maka aku sujud." Nabi kata, "Jangan buat. Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahad la amartu al mar'ah an tasjuda li zawjiha." Jangan buat. Kerana kalau aku boleh untuk suruh orang sujud pada orang lain, aku akan suruh isteri sujud kat suami dia. Tapi aku tak boleh buat. Kerana sujud ni, walaupun kita buat tu bukan kerana kita nak sembah dia, tapi orang lain mungkin tengok, ai, Rozaimi duk sujud dekat orang ni, mesti hebat orang ni, jom kita sujud sama-sama. Habis satu generasi, datang generasi berikut, tuan-tuan, lama-lama sembah sungguh-sungguh. Sebab itu Islam haramkan benda ni. Walaupun kadang-kadang perbuatan tu bukan didasarkan oleh syirik, didasarkan oleh rasa hormat. Bahkan ada hadis yang melarang kita untuk tunduk pada orang. Sahabat tanya Nabi, kalau satu orang berjumpa dengan orang yang lain, ayan hanilahu, boleh tak dia tunduk macam rukuk? Nabi kata, la. Salam okey. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita kalau nak salam dengan orang tu, kalau nak cium tangan tak apalah, tunduk sikit kan. Tapi kalau tak nak tunduk tangan, jangan tunduk sangat. Kerana Islam tidak ajar kita untuk tunduk, untuk rukuk, melainkan hanya kepada Allah. Nak cium tangan tak apa, kalau dia orang alim lah. Tangan saya jangan cium, bau kari. Saya bukan orang alim, saya bukan orang saleh. Jumpa orang saleh, tuan-tuan, nak cium tangan tak apa. Imam Nawawi membenarkan kerana ada hadis. Tapi kami kat Jordan, Syekh pun tak bagi kami cium tangan dia. Syekh besar-besar ni, dia tak bagi orang cium tangan dia. Yang mana ilmu dia banyak, kitab tulis banyak. Bila kami nak cium tangan, dia tarik. Jadi kami tak boleh cium tangan dia. Tak boleh cium tangan, dia boleh tarik. Kami pegang kepala, kami cium dahi dia. Yang tu dia tak boleh lari. Sebab kalau dia elak, tercium mulut. Yang tu dia tak boleh elak kan. Itu budaya dekat Jordan lah. Budaya ahli ilmu, cium dahi. Mana-mana orang alim lah. Pertama. Yang kedua, dalam bab melarang benda yang boleh membawa kepada syirik, Islam haramkan patung. Patung ni maksud dia benda yang berbayang, malahu zil, ukiran yang berbayang, letak bawah cahaya dia ada bayang, dan bayang membentuk makhluk. Islam haramkan. Kecuali patung untuk budak-budak lah. Selain daripada patung budak-budak tak boleh, kerana ada unsur ta'zim, ada unsur membesarkan patung. Dia kata, apa salahnya Ustaz? Saya bukannya nak sembah dia. Tak, mungkin kita tak sembah, tapi nanti generasi akan tengok benda ni, mungkin akan mengganggu akidah dia.
Seperti mana Nabi cerita dalam hadis Bukhari, bagaimana agama syirik yang berlaku di atas muka bumi ini kali pertama berlaku ialah di antaranya umat Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh diutuskan sebagai rasul, umat dia mengukir patung orang saleh. Orang saleh dia ukir patung. Orang saleh tu mati, dia ukir patung. Lama-lama disembah. Lama-lama patung tu disembah. Memang pada peringkat awal patung itu diukir kerana nak hormat kat Tok Syekh, rindu kat Tok Syekh, letak bunga kat patung Tok Syekh. Bila habis satu generasi, kejahilan melanda, akhirnya patung itu disembah. Habis tu kenapa patung budak-budak boleh, Ustaz? Kerana budak-budak main patung, dia tak ada unsur ta'zim. Pertama kerana ada hadis Aisyah main patung. Nabi balik daripada perang, Nabi tengok Aisyah main patung dengan kawan-kawan dia. Maka Nabi tak tegur, Nabi tak kata salah, maka diberikan rukhsah. Dan kenapa Nabi benarkan? Kerana tidak ada unsur membesarkan dan memuliakan patung. Sebab tu kita beli patung kat anak-anak kita, belum sampai rumah kepala dah cabut. Kita beli RM25 patung kat anak-anak main. Dia main dalam kereta, belum sampai rumah lagi, kepala dah cabut, kaki dah cabut. Tidak ada unsur ta'zim. Maka Islam benarkan. Tapi untuk bapak budak tak boleh. Ni kadang kita heran, bapak budak main patung transformer, anak tak boleh main. Kan? Kita pun pening. Mungkin sebab nama Boboy terlalu lama melekat kat badan, jadi umur 40 tahun pun rasa macam umur 15 tahun lagi. Tuan-tuan, Islam juga mengharamkan perbuatan salat menghadap kubur. La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Dalam hadis, jangan kamu duduk di atas kubur, kerana tu hormat kat kubur lah. Wala tusallu ilaiha, jangan kamu salat menghadap kubur. Bukan sembah kubur. Dia sesaja nak pergi salat depan tu, saja nak salat kat kubur Nabi je, menghadap kubur. Tapi sekarang dah tutup kan, tak boleh kan. Sekarang ni dah ada pemisah ha? Tak boleh, tak nampak. Katalah kita cari mana-mana kubur wali, solat kat sini ya. Saja solat menghadap kubur, tak boleh. Hadis melarang. Ulama berbincang. Ibnul Qayyim menyebut dalam kitab di Ighathatul Lahafan, dia bincang tentang hadis ni. Dia kata sebahagian ulama kata sebab Nabi larang solat menghadap kubur ni, ada ulama kata sebab najis. Dia kata dalam tu mayat tu najis, maka tak boleh menghadap kubur, menghadap najis. Ibnul Qayyim kata tak benar, kerana mayat manusia mana ada najis. Mayat manusia tak najis, tuan-tuan, kan? Sebenarnya majoriti ulama kata Nabi larang salat menghadap kubur ni sebab boleh membawa kepada syirik. Mungkin dia yang salat tu, mungkin dia tak syirik, tambah pula dia tu ada kedudukan dalam masyarakat. Dia salat menghadap kubur, orang rasa mesti kubur ni ada ajaib, kita nak solat depan kubur ni lah, minta hajat kat kubur ni. Ni masalah. Maka Islam tak benarkan benda ni berlaku. Bahkan bukan sekadar solat menghadap kubur, Nabi tak benarkan buat masjid di tempat yang ada kubur. Tuan-tuan, dulu-dulu ada masjid yang kadang-kadang dalam dewan salat ni ada kubur. Tak boleh, kena cari tempat lain. Tak boleh. La'inallahu al-yahuda wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid, tempat mereka menunaikan salat. Dalam hadis riwayat Muslim,
Nabi menyebut, maka tak boleh. Sebab apa? Sebab nak jaga akidah orang Islam. Kerana benda ni boleh membawa kepada syirik. Dan Nabi SAW juga dalam bab Saddu Zari'ah ni, Nabi juga melarang kita pergi jumpa bomoh. Sebab bomoh ni dia boleh pergi jumpa bomoh ni boleh menggugat akidah. Di dalam Musnad Ahmad dan juga Al-Baihaqi, Nabi SAW menyebut, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang pergi jumpa bomoh, pergi jumpa tukang telik. Tukang telik ramai masa depan, kemudian dia membenarkan kata-kata tukang telik tu. Dia percaya yang tukang telik tu tahu benda gaib, dia membenarkan. Sedangkan dalam Quran kata tidak ada sesiapa yang mengetahui benda gaib melainkan Allah. Tapi dia percaya tukang telik tu tahu benda gaib, boleh ramal masa depan. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Dia kufur dengan Quran. Quran kata Allah saja tahu benda gaib, Allah Ta'ala tak bagi tahu melainkan sedikit kepada Nabi dia. Maka hari ni ramailah orang pergi jumpa tukang telik. Barang hilang pergi jumpa tukang telik. Sakit pergi jumpa tukang telik. Tok, siapa buat saya tu? Oh, dia kata tak jauh ni, dekat je rumahnya. Atap warna biru, kereta warna oren. Kita pun tak bayang siapa atap warna biru, kereta warna oren. Kita duk ingat, oh, jiran sebelah rumah, celaka betul, tak sangka dia santau aku. Maka kita percaya. Balik daripada rumah tok bomoh ni, kita kata apa? Kita tak bertegur dah dengan jiran sebelah rumah, kita tak pergi tanya pun. Kita percaya dengan tok bomoh ni. Sedangkan syaitan kerja dia menjadikan manusia itu bergaduh sesama sendiri. Tuan-tuan, kadang-kadang masa kita datang jumpa dia, tuan-tuan, kita bawa qarin. Kan dalam hadis Muslim ada satu hadis, Aisyah kata satu malam tu aku hilang Nabi tak ada. Dalam rumah pun Nabi tak ada. Aku cari Nabi. Aisyah cemburu sebab Aisyah ingat Nabi pergi rumah isteri lain. Malam tu turn dia. Maka dia cari-cari Nabi masuk. Nabi tengok Aisyah tengah cari dia. Nabi tanya dia, "Ma hadza ya Aisyah? Aghirti?" Itu soalan Nabi. Apa Aisyah? Apa hal ni? Kata orang Perak lah. Tuan-tuan boleh faham masa saya ni? Boleh eh? Okay. Apa hal ni Aisyah? Cemburu ke? Dia kata, "Mali la yagharu misli ala mislik." Macam mana aku tak cemburu dapat suami macam kau? Sebab Nabi ni dia Nabi kan. Orang syok ada. Orang syok ada, isteri pun ramai. Jadi tiba-tiba turn dia Nabi hilang. Memanglah dia cemburu. Nabi kata ke Aisyah dalam hadis Muslim, tuan-tuan boleh buka Sahih Muslim. Nabi kata, "Laqad ja'aki syaitanuk." Telah datang kepada kamu syaitan kamu, hai Aisyah. Bila Nabi sebut macam tu, tuan-tuan, Aisyah terkejut. "Awa ma'iya syaitan?" Adakah pada aku ada syaitan ya Rasulullah? "Naam." Nabi kata, "Ya, ada syaitan." "Wa ma'aka?" Pada engkau ada syaitan tak? "Ada juga." "Naam." "Walakinnallaha a'anani alaihi hatta yuslim." Tapi Allah telah membantu aku untuk mengalahkan syaitan ni sehingga dia masuk Islam. Jin lah. Hadis ni maksud dia apa? Maksud dia setiap orang ni ada seekor syaitan duk ikut. Jadi masa tuan-tuan pergi jumpa dia,
Syaitan dia dengan syaitan tuan-tuan tengah berinteraksi, tengah bersuai kenal, minggu orientasi. Jadi dia tanya kau daripada mana, maka dia pergilah tengok. Lepas tu dia bagi tahu kat Tok Umar ni, Tok Umar rumah dia dekat kawasan ni, sebelah rumah ni ada atap biru. Belum tentu lagi orang sebelah tu buat, tapi kerja syaitan menjadikan manusia bergaduh sama sendiri. Maka kita pun bergaduh, tak tegur orang sebelah rumah, padahal bukan dia santau kita. Kita ada kanser, saya dah pergi cek doktor dah, doktor kata tak ada apa. Pergi cek kencing manis darah tinggi, mana nak jumpa kanser? Dia sakit kanser, dia pergi cek apa, rutin darah tinggi kencing manis, mana doktor nak boleh detect? Lepas tu dia kata dia kena santau. Lainlah kalau dia kaya kan, mungkinlah ada orang nak santau, tak kaya mana pun. Benda ni tuan-tuan, kalau dibuat, dia boleh membawa kepada syirik. Tapi ada orang kata, saya pergi ustaz, saya ikhtiar je, saya bukan percaya pun. Pertama kita nak tanya juga, kalau tak percaya pergi buat apa? Tak ada ustaz, saya saja je test power. Kalau jadi jadilah, tak jadi tak apa, tak percaya pun. Tuan-tuan dengar hadis Muslim. Tadi saya baca riwayat Baihaqi, yang ni riwayat Muslim. Nabi kata, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu 40 yauma. Siapa yang pergi jumpa Tok Bomo tukang telik ni, dia tak kata betul, dia pergi jumpa, pergi tanya, saya tak percaya, saya ikhtiar aje. Ha ni Nabi bagi hadis siap-siap. Nabi tahu dah orang macam ni akan muncul. Dia pergi jumpa, dia tanya, salat dia tak diterima selama 40 hari. Ada orang bila dengar hadis dia kata, macam tu huri-huri ustaz, hari-hari saya jumpa 40 hari tak terima solat, tak payah saya solat, senang sikit. Dah, bila kata Allah Ta'ala tak terima solat 40 hari, bukan makna boleh tak solat. Solat kena solat, tapi solat tak diterima, maksud dia solat dia tu hanya melepaskan kewajipan, tapi Allah Ta'ala tak terima, tidak memberikan pahala untuk dia. Sebab tu ulama bincang, macam mana orang yang pergi jumpa dengan Tok Bomo ni, dengan ahli dengan ahli telik ni, solat dia tak diterima 40 hari, sebelum sampai 40 hari dia mati. Macam mana keadaan dia? Ulama bincang. Maka kata Imam Nawawi, dari sudut kewajipan dia buat, tapi tidak memberikan pahala. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam hadis yang panjang, Allah Ta'ala kata, tidak ada amalan yang paling aku suka hamba-Ku buat, melainkan dia buat apa yang aku fardukan. Maknanya tuan-tuan, di antara salat sunat dengan salat fardu, Tuhan suka lagi kita buat salat fardu, lepas tu baru buat salat sunat. Tapi kalau satu orang buat salat sunat, tarawih sampai 20 rakaat, isyak tak salat, tak jadi tuan-tuan. Bukan main kerah dah. Nanti kita masuk bab fiqh kan. Bagaimana orang Melayu ni patut bab akidah tu yang kena jaga, yang kena kerah. Tapi dia kerah bab fiqh. Saya tak kira, saya nak buat 20 juga. Tuan-tuan, saya tak tahu dekat kawasan pantai timur macam mana, tapi kalau pantai barat, tiap-tiap tahun bergaduh 8-20, 8-20, 8-20, sampai tak bertegur je. Geng 8 ada geng dia, geng 20 ada geng dia, tak boleh campur. Ni bab fiqh yang mana Islam benarkan untuk kita berbeza pendapat. Ni bab akidah ni tak ada beza pendapat ni. Tapi yang ni dia kata apa? Biarlah. Dia nak pergi jumpa, biarlah. Kita jangan masuk campur hai orang. Islam bukan hanya sekadar mengharamkan benda yang boleh membawa kepada syirik. Tuan-tuan, saya sebut tadi satu zariah kan, dia ada satu lagi bab yang Islam tak benarkan, Islam batalkan, Islam larang, kerana benda ni boleh membawa kepada kebodohan. Antara kebodohan tadi ni, pergi tanya tukang telik lah. Kita pergi tanya tukang telik tuan-tuan, ada orang dia percaya. Tanya tukang telik, apa nasib saya lepas ni? Orang tu cerita-cerita, oh dia percaya. Tapi dia lupa, kalau orang tu boleh telik nasib dia, kenapa tak telik nasib orang tu sendiri?
Yang mana saya tengok dalam negara ni tak ada bomoh yang kaya pun. Bomoh yang bawa kelapa kan, tak ada kaya mana pun. Yang pergi teropong pakai apa? Pakai buluh kan, tak jumpa-jumpa pun. Dia boleh membawa kepada kita sampai tak guna rasional. Orang tengok pelik. Malaysia teruk, dia kata baru satu kapal terbang hilang, macam-macam keluar dah, dengan kelapa, dengan dayung sampan, semua pakat keluar. Pening tuan-tuan kita. Islam juga membatalkan apa yang dinamakan sebagai khurafat. Apa maksud khurafat? Kepercayaan karut yang tidak bersandarkan kepada dalil. Akidah Islam clear. Akidah Islam semua benda yang ada dalil. Bahkan ulama berbincang panjang tentang hukum nak jadikan akidah itu bersumberkan kepada hadis yang sahih tapi dia ahad, dia tak sampai kepada mutawatir pun ulama bincang panjang. Ada yang kata tak boleh terima, ada yang kata boleh, ada yang kata kena tengok usul akidah ke furung akidah. Kalau usul akidah mesti mari hadis mutawatir. Masuk mutawatir ni jalan dia banyak lah, dia standard Quran punya kekuatan. Kalau hadis ahad ni seorang dua je perawi yang merawikan, yang meriwayatkan, maka dalam akidah kata sebahagian ulama usul akidah tak boleh kerana kebarangkalian silap tu ada. Perbahasan ulama bincang panjang kerana ini bab akidah, bab nak menentukan satu orang itu kafir ataupun tidak, satu bab yang begitu sensitif. Maka Islam kata nak percaya satu benda mesti bari bawa dalil. Ada orang kadang-kadang bila kita kata ish, takkan macam tu Islam kot, nak percaya benda tu, bawa mari dalil lah. Hang tak percaya ke dengan kuasa Tuhan? Kita bukan tak percaya dengan kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan tuan-tuan, semua benda boleh jadi. Tapi kita nak tahu mana dalil yang Tuhan kata benda ni berlaku. Tuan-tuan tengok Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, ketika mana dia membicarakan tentang hadis yang diriwayatkan oleh seorang perempuan. Perempuan ni seorang-seorang je riwayat, Asma bintu Umais tak silap. Dia riwayat Nabi tidur atas riba Ali sampai waktu asar, masuk maghrib Ali tak salat asar. Ali takut nak kejut Nabi sebab Ali tengok Nabi penat. Bangun-bangun Nabi tengok dah maghrib lah, pasal apa tak kejut? Ali kata, kesian tengok kau ya Rasulullah, kau tidur jadi aku tak nak kejut. Kau dah salat belum? Belum salat lagi. Nabi naikkan balik matahari supaya Ali boleh salat. Ibn Katsir kata hadis ni kalau sahih, mesti ramai yang riwayat, sebab matahari naik balik bukan seorang yang nampak. Seluruh orang yang hidup zaman tu akan tengok naik balik. Patut riwayat tu jadi mutawatir. Tapi pasal apa perempuan tu seorang yang riwayat? Kata Ibn Katsir, la nunkiru qudratallah, kita bukan engkar kudrat Allah, tapi kita nak tengok betul ke tidak benda ni berlaku, kena bawa mari dalil. Kalau setakat dakwa, semua orang boleh dakwa. Macam tu yang kita tak setuju kan. Baca je selawat yang direka oleh mana-mana ulama, Nabi akan hadir majlis tu. Bila kita kata mana dalil kata baca selawat ni Nabi boleh hadir, dia kata jangan bantah, ini kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nak jadikan bila boleh berlaku, memang betul. Tuhan tak lemah, Tuhan boleh buat. Tapi masalahnya kita mahu dalil. Di mana bukti yang Allah Ta'ala kata benda ni akan berlaku? Baca kitab ni, dia kata Nabi hadir dalam keadaan yaqazah. Siap letak satu bangku lagi, hias dengan bunga-bunga. Dia kata Nabi akan duduk kat sini. Baca je Nabi datang. Baca buku tu Nabi datang. Kita nak tahu dalil. Mana Nabi kata, mana Allah Ta'ala kata bila baca buku tu Nabi datang. Tak mustahil untuk dia berlaku. Memanglah tak mustahil. Tak mustahil tak bermakna dia berlaku. Kerana tak mustahil juga dia tak berlaku. Nak mengatakan ia berlaku, kena bawa mari dalil.
Sebab ada orang yang dakwa macam-macam tuan-tuan sekarang ni, nak bagi ramai orang dengar kuliah dia. Dia kata, tuan-tuan baca kitab ni, baca kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali hadir. Baca kitab selawat sekian-sekian, Nabi hadir. Kita kata macam tu takut nak baca Quran, sebab takut Tuhan pula hadir. Tolonglah kan. Benda-benda macam ni adalah benda-benda yang perlu kepada dalil, kerana benda ni ghaib. Kalau tak, tuan-tuan, kita tak boleh percaya. Kita orang Islam yang mana akidah kita bersandarkan kepada dalil. Kita bukan syak dengan kudrat Allah. Maka Islam juga membatalkan semua kepercayaan-kepercayaan yang tidak bersumberkan kepada dalil yang sahih. Kerana orang Arab dulu pun ada kepercayaan dia. Sebab itu Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi sebut la adwa wala tiyarata wala safara wala hama firra minal majzum firaraka minal asad. Tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. La adwa wala tiyarah. Tidak ada kepercayaan sial dalam Islam. Sial ni maksud apa? Tengok satu benda, ramal satu benda buruk nak mari. Tentang beza. Ini biasa, orang Melayu pun ada, orang Arab zaman jahiliah juga ada. Yang ni dipanggil tatayur. Dia ambil daripada perkataan tair, burung. Yang mana orang Arab bila nak pergi musafir, dia akan tengok burung. Burung terbang belah kanan, dia kata ini petanda baik. Burung terbang belah kiri, dia kata ini petanda tak baik. Maka masuk balik, esok baru musafir. Nampak tak? Islam kata benda ni tak ada. At-tatayur syirik, kata Nabi. Tatayur itu satu bahagian daripada syirik. Cuma dalam masyarakat Melayu dia tak tengok burung. Sebab mungkin susah nak tengok burung zaman di tempat kita ni. Dia divert dengan benda lain. Apa dia? Tengah-tengah jahit, tangan tercucuk jarum. Oh, dia kata ini satu petanda. Siapa nak kena musibah ni? Tak ada siapa. Hang lah kena sebab jari yang tengah berdarah tu. Kan? Pinggan pecah. Siapa pula nak accident ni? Kita pun heran, tuan-tuan. Apa kena mengena pinggan pecah dengan orang nak kena musibah? Tapi benda ni dalam masyarakat kita masih berlaku. Islam batalkan benda ni. Tak ada. Tadi dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Kerai, ada satu aksiden mati. Motor kena langgar dengan kereta, mati. Tuan-tuan pergi tanya dekat ahli keluarga si mati, ada tak pinggan pecah sebelum? Kalau kita nak buat kajian sungguh-sungguh, tak semua. Cuma kadang-kadang benda tu berlaku sekali ya, kita terus percaya. Dia macam apa? Saya teringat seorang sahabat saya, dia sebut satu benda yang betul juga. Kita rehat sikit lah, serius sangat ni kan? Bincang berat, isu akidah, isu berat. Tuan-tuan, saya kat Kelantan saya tak tahulah, tapi dekat, kalau kat Perak kan, dia kalau orang dalam pantang baru lepas bersalin, masa dalam pantang tu sebelum habis tempoh nifas tu, dia kena jaga makan kan. Dia tak boleh makan sembarang. Dia kena makan nasi lada hitam dengan ikan bilis. Betul? Sayur tak boleh makan, apa tak boleh makan. Saya tanya doktor, benda ni ada asal tak dalam perubatan? Dia kata tak ada asal. Mungkinlah satu orang bila dia luka, ada orang bila luka tak tahan makan ayam, dia allergic, tapi ikan dia boleh makan. Ada orang tak boleh makan sawi, tapi kobeh dia boleh makan. Orang ni beza ikut orang lah, dia beza. Ada orang dia boleh makan ni, tak boleh makan tu bila luka. Ada orang boleh makan tu, tak boleh makan ni. Tapi orang Melayu punya kes lagi best. Dia dengar orang ni bila bersalin dalam pantang tak boleh makan kobeh, orang ni tak boleh makan terung, orang ni tak boleh makan sawi. Dia kumpul semua, dia letak kat satu orang, langsung semua tak boleh makan. Nampak tuan? Ni masalah. Dia kumpul semua orang punya allergic, dia pergi letak kat satu orang, yang mana kadang-kadang orang ni tak allergic pun. Problem. Ni Dr. Mazlan, doktor perubatan kan, dia tahu kan. Kadang-kadang dalam perubatan tak ada explanation.
Ini kita berdasarkan pengalaman yang kadang-kadang tak ada dalil pun. Contoh, saya bagi contoh lain, khurafat dalam masyarakat Melayu. Orang hafal Quran tak boleh lalu buah hampayan, dia kata. Nanti lupa. Dia hafal Quran, dia tak boleh lalu buah hampayan. Dia kata nanti lupa hafalan tu. Kita kata apa kena mengenanya? Saya pun tak tahu ampayan dalam bahasa Arab apa. Tak tahu dalam bahasa Arab ampayan tu apa, tak tahu. Kalau ada mesti disebutlah hadis. Tak ada. Duduk atas bantal, nanti punggung bisun. Apa kena mengena? Kan? Dia kata, memang ustaz, kita bukan nak buat apa, kita nak halang orang duduk atas bantal. Sebab bantal ni buka kepala, tiba-tiba buka punggung, kan tak manis tu. Kita kata nak ajar manusia beradab, tidak perlu kepada pembohongan. Cakaplah betul-betul tak beradab benda ni. Kan Nabi nampak satu orang budak makan gelojo. Amr bin Salamah nama dia. Nabi kata, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan apa yang dekat dulu. Nabi tak kata jangan makan jauh-jauh, orang yang makan jauh ni terkentut banyak. Nabi tak kata. Sebab Nabi nak ajar satu orang, bila dia dididik, dia tahu sebab apa dia dididik. Tidak perlu kepada pembohongan. Banyak tuan-tuan, anak murid saya ada kaji pasal khurafat dalam masyarakat Melayu. Banyak, kadang-kadang kita pun tergelak baca. Kan? Kadang-kadang tidak ada kaitan langsung dengan ardul waqi', dengan apa yang berlaku. Tanam muri kan, mesti tanam dengan pensel, nak bagi dia pandai belajar. Ni semua tak ada. Kalau kita tanam dengan pensel tuan-tuan, lepas tu kita tak ajar dia membaca, dia tak erti baca juga. Anak orang Cina tak tanam dengan pensel pun, tapi dia betul-betul suruh anak dia belajar. Lepas tu 20A keluar, kita tanam dengan pensel, 5 lori pensel tanam. Bila periksa dia pergi merempit, tak lulus juga. Tak lulus juga. Ini yang Islam nak buang ni, yang dipanggil sebagai khurafat. Tapi sebahagian kita dah buang lah, kan? Sebahagian kita dah buang. Macam mandi safar kita dah buang. Dulu ustaz-ustaz jadi tekong mandi safar, alhamdulillah ustaz kita buang. Sebahagian ustaz kita yang balik, dia belajar, dia buang. Tapi ada benda yang masih belum dibuang dalam masyarakat, kita kena sama-sama buang. Kerja dakwah ini berterusan. Yang mana orang dulu dah buang, alhamdulillah. Yang mana belum sempat buang, kita kena bagi buang. Dan Nabi sebut dalam hadis tadi apa? La tiyarah. Tidak ada apa ni, kepercayaan sial di dalam Islam. Wala safara. Tidak ada kepercayaan karut pada bulan Safar. Tuan-tuan, bulan Safar ni masih ada orang Melayu percaya nak pindah rumah tak boleh bulan Safar, nak buat kenduri kahwin tak boleh bulan Safar, nak pergi musafir jangan pergi bulan Safar. Dia kata kerana bulan Safar ini bulan bala. Tak ada kena mengena tuan-tuan, tak ada kena mengena. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada benda yang menimpa kita melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk kita. Ramai orang jalan bulan Muharram pun kadang-kadang kena musibah juga, bukan bulan Safar aja. Wala, Nabi sebut la tiyarah wala safara wala hammah. Wala hammah. Hammah ni dia percaya burung. Burung yang mana bila berbunyi memberikan petanda ada orang nak mati. Orang Arab dulu kalau bunyi burung hantu tengah-tengah malam, dia kata ni ada orang nak mati ni. Kalau kita bunyi apa? Ha? Orang tu? Sama kan? Sama tuan-tuan. Siapa import akidah jahiliah mari sini? Nabi batalkan benda ni.
Firra minal majzum, Nabi kata, larilah kamu bila nampak orang kusta, lari seperti mana kamu nampak singa kamu kena lari. Maksud Nabi tu, jangkitan yang Nabi kata tidak ada jangkitan tu melainkan dengan izin Allah. Tapi kalau kau nampak orang kusta, larilah. Sebab nanti kita risau, kita blame orang yang kusta tu, sedangkan kusta tu dengan izin Allah dia berjangkit pada kita. Sebab tu Nabi suruh lari, nak menjaga akidah. Baik. Ada lagi tuan-tuan kepercayaan karut. Biasa tak kalau ada orang Melayu dia kata, kalau pergi mengail, pergi mancing, isteri tengah mengandung, jangan, dia kata. Nanti mengail rentak kuat-kuat, mulut ikan luka, anak jadi sumbing. Tak ada kena-mengena. Anak tu memang dah sumbing dah. Dia sumbing, dia ada penyakit khas dia. Doktor-doktor tahu. Dia bukan sebab bapak pergi mengail ikan. Bapak yang salah, pasal apa anak kena tanggung? Bapak pergi sedap-sedap mengail, anak pula kena tanggung sumbing. Anak sumbing sepanjang hayat. Sebab apa? Bapak aku pergi mengail dulu. Tak ada kena-mengena. Sumbing ni memang penyakit lah. Ada masalah. Masa dia dalam perut tu ada masalah sikit, maka dia jadi sumbing. Kadang-kadang orang yang dapat anak sumbing ni, wal'iyazubillah kan, tapi kadang-kadang dapat anak sumbing ni, dia tak pergi mengail pun, sumbing juga. Tak guna punya orang tua, dia kata kan, tipu. Baik aku pergi mengail siap-siap, kata kan. Ini tak ada kena-mengena. Banyaklah yang saya kata khurafat dalam masyarakat Melayu yang mana kita kena perbetulkan, dan kita kena didik masyarakat supaya untuk kita buang benda ni daripada terus berada dalam masyarakat kita. Agama Islam, agama yang mengajak umat dia menjadi bijak. Maka Islam dalam urusan akidah sangat-sangat keras. Dalam bab akidah, Islam tidak boleh menerima perbezaan dalam usul akidah. Benda-benda yang saya sebut ni, kita tak boleh kata, alah tak apalah, apa salahnya. Tapi masalah kita dalam bab akidah, kita ringan. Saya bagi contoh dengan Syiah. Tuan-tuan, Syiah ni, akidah Syiah dengan akidah kita sama tak? Tak sama. Syiah, dia percaya kepada 12 imam yang dilantik oleh Tuhan dengan wahyu. Itu asas agama Syiah. Siapa yang tak percaya dengan imam, tak percaya Ali sebagai khalifah pertama, Hasan sebagai khalifah kedua, Husain sebagai khalifah ketiga, dan anak-anak Husain sehingga ke 9 orang kemudian itu sebagai imam yang ke 12 imam yang mengambil tempat, maka dia bukan Syiah, dia terkeluar daripada Syiah. Bahkan ada sebagian Syiah kata mereka telah sesat dan kafir. Siapa yang tak percaya pada imam, terkeluar daripada mazhab Syiah. Ni beza kita dengan Syiah. Kita ahli sunnah kata apa? Kita ahli sunnah kata khalifah mesti dilantik oleh ummah. Sebab itu ummah melantik Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Syiah ada tak? Abu Bakar rampas kuasa. Kita kata kalau Abu Bakar rampas kuasa, pasal apa? Pasal apa Ali tak? Ali tak ambil. Dia kata Ali bukan tak mau ambil, tapi Ali ni dia tak mau buat kacau. Kita kata bukankah Ali berani? Pasal apa dia bai'ah juga Abu Bakar? Dia bai'ah tu dalam keadaan jiwa depan je bai'ah, tapi jiwa dia tak redha. Maka beza kita dengan Syiah adalah satu perbezaan yang sangat mendasar. Syiah tak pakai Sahih Bukhari, tuan-tuan. Syiah tak pakai Sahih Muslim, tuan-tuan. Syiah dia ada kitab hadis dia sendiri. Beza sumber kita dengan dia. Tapi kita dengan Syiah, kadang-kadang kita jumpa orang Syiah, apa masalah, kita sama-sama Muslim. Yang sepatutnya dalam bab akidah kita kena tegas sebut, Syiah terkeluar daripada ahli sunnah. Kita ahli sunnah, kita mengatakan Syiah terkeluar daripada ahli sunnah. Syiah itu sesat. Kita tidak menggafirkan, tidak menghalalkan darah Syiah ni. Cuma kita kata dia terkeluar daripada jalan ahli sunnah, dia tersesat jalan.
kena bagi dia betul balik. Tapi kita dalam masalah Syiah ni, kita ringan banyak. Apa masalah nak gaduh-gaduh ni? Kita tak tegas dalam masalah ni. Hari-hari Syiah duk maki Aisyah, Syiah laknat Aisyah, Syiah laknat Abu Bakar, Syiah laknat Osman, Syiah laknat Umar. Mereka menjadikan laknat-laknat ini sebagai ibadah untuk mereka, sebahagiannya. Takkan kita nak diam diri? Bela lah. Tapi kadang-kadang kita relax kan? Tak ada apa. Tapi bab fiqah yang Islam kata ada keluasan. Ini saya nak masuk bab kedua lah. Yang mana Islam ini dalam bab fiqah dia memberikan keluasan kepada umat dia. Yang mana Islam kata ada bab dalam Islam ini yang dipanggil sebagai khilaf mu'tabar, khilaf yang diiktiraf. Belakang imam kalau dia salat nak baca Fatihah ke tidak? Ulama berbeza pendapat kerana banyak dalil dalam bab ni. Ada yang kata wajib baca seperti mazhab Syafi'i. Ada yang kata kalau imam baca jahar, salat jahar, tak wajib baca. Kalau salat sir wajib baca seperti Hambali dan Maliki. Ada yang kata sir ke jahar ke tak payah baca seperti Hanafi. Maka kita dalam bab ni kita cari dalil yang paling kuat. Kemudian kita berbeza pendapat dan kita meraihkan perbezaan ini. Kerana ini masalah fiqah, masalah di mana dalil itu datang berbagai-bagai. Banyak dalil. Quran pun kata bila dibacakan Quran taklah kamu diam. Maka mazhab yang kata tak perlu baca, tengok Quran kata bila imam baca jangan baca Fatihah lah, diam. Kita kata ada hadis lain yang disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab dia At-Tamhid. Nabi dengar sahabat baca di belakang. Nabi kata, lepas salat Nabi kata, siapa baca ni? Sahabat ada yang mengaku, dia kata, jangan baca. Bila aku baca jadi imam, jangan baca kecuali Fatihah. Nabi kata. Maka mazhab Syafi'i yang pegang kata wajib baca tu sebab dia kata illal Fatihah, jangan baca lain kecuali Fatihah, jangan baca surah lain. Imam Bukhari juga kata kena baca, dan dia tulis satu kitab khas, Al-Qira'ah Khalfal Imam, wajib membaca Fatihah di belakang imam. Jadi kita kata masalah ni masalah perbezaan yang diraikan. Siapa yang nak ikut mazhab Hambali dan Maliki silakan, sesiapa yang nak ikut mazhab Syafi'i silakan. Ruang fiqah yang mana kata Nabi, idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajr. Hadis riwayat Bukhari. Apabila seorang hakim berhukum maka dia berijtihad. Jika ijtihad dia benar maka dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihad dia salah dia dapat 1 pahala. Tetap dapat pahala, tak ada yang dapat dosa. Sebab tu saya kata tadi tak payah duk bergaduh 8 ke 20. Kerana masalah ini masalah ijtihad. Siapa yang nak buat 20 silakan. Siapa nak buat 8 silakan. Yang tak puas hati sebab dia kata pengurusi masjid ni buat 8 je, saya nak buat 20, pergi masjid lain yang ada 20. Tak ada masalah. Ini masalah fiqh. Ke Imam Syafi'i kata, ala yastaqim an nakuna ikhwana walau lam nattafiq fi mas'alah. Tak boleh ke kita jadi kawan, kita jadi saudara, kita berpakat walaupun kita berbeza dalam satu pandangan, dalam satu masalah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita beza dengan orang lain dalam 1-2 masalah. Dalam banyak masalah kita sama. Ni duk gaduh kunut tak kunut subuh, kita beza dalam kunut je. Tak ada orang, tak ada mazhab yang kata solat subuh ni sekali ya sujud dalam 2 rakaat, lagi satu
tegas dalam akidah, luas dalam fiqh, supaya kita ni dapat hidup dalam keadaan harmoni sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya buka pada soalan kalau ada, ataupun komentar ataupun kritikan. Saya alu-alukan. Lima belas minit kalau ada. Ada tak hadis sahih tentang merapatkan kaki ketika salat? Jika ada, macam mana nak rapatkan kaki? Ada hadis rapatkan kaki dalam Bukhari yang sahih. Sahabat Nabi bila salat, kaki dia melekat dengan kaki orang sebelah dia. Ibn Hajar kata itu tanda yang sahabat sangat-sangat rapat dalam salat. Petanda, petunjuk. Ada yang kata itu simbolik, mana kena rapat. Tak lekat kaki pun tak apa, tapi rapat. Rapat sungguh lah. Tapi seelok-eloknya kita rapat kaki. Tapi kadang orang bila kita rapat kaki, dia lari. Dia kata macam mana kalau kita rapat, dia jauh lagi. Rapat, dia jauh lagi. Tak upaya, kita tarik lah dia kan. Kalau kita belum solat, kalau tak solat lagi tak. Kalau kita belum solat, kita dah solat, tak upaya. Ada orang kadang-kadang dia nak solat, dia tinggal space punya luah. Sebab dia kata nanti aku nak landing sini waktu apa, tasyahud akhir, nanti nak duduk tawarruk. Jadi kalau rapat-rapat tak boleh, aku duduk atas kaki orang. Punya dia letak, dia punya apa, measurement dia tu kan, ukuran. Dia boleh ingat ukuran aku nak duduk sini ni. Tahu yang tuan, rapat. Nabi suruh rapat. Selagi tak rapat, maka selagi itulah kita tak bersatu padu. Saya pernah ceramah satu masjid, baca hadis ni, Nabi suruh rapat. Saya tak tahulah kan, mungkin orang tempat tu dia tak faham kot bahasa saya. Saya kata tuan-tuan kena rapat, kita solat rapat. Bila qamat aja, apa itu juga tak rapat juga. Kita pun pening, dia tak faham ke. Saya cakap bahasa Melayu. Nak kata dia tak faham, dia bukan orang Kelantan, orang Perak juga. Saya orang Perak kan, mungkin lorat lain sikit dia tak faham kan. Tapi kadang-kadang kita tu lah, ustaz cakap bawa dalil tapi kita tak dengar, masalah kan. Mudah-mudahan di sini tak lah. Saya cerita ni orang kampung saya lah. Adakah hadis tentang menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud? Tuan-tuan biasa tengok kalau pergi umrah ke mana, ada orang dia bila tasyahud dia goyang kan. Dia goyang. Ada hadis daripada Zaidah, dia kata fa asyara bisababatihi yuharrikuha yad'u biha. Nabi menunjukkan dengan jari telunjuk dia, dan Nabi goyangkan bila Nabi berdoa. Sebab tu bila dia doa, bila sampai lafaz tasyahud yang doa, ada doa, maka dia goyangkan. Okay. Majoriti ulama kata riwayat ni yang kata goyang ni tak sahih, kerana riwayat tu hanya datang daripada seorang perawi ya. Maka dia kata tambahan tu tambahan yang mungkar, tambahan yang tidak sahih. Maka sebab tu kita tak goyang lah. Tapi ulama mazhab Maliki pakai. Mazhab Maliki pakai goyang tu. Jadi pendapat saya tak perlu goyang lah, hanya luruskan saja. Tapi Maliki dia kata goyang. Jadi kalau ada orang goyang sebelah kita, maka dia mungkin mazhab Maliki, bukan mazhab Parkinson. Ada orang dia goyang, ingat Parkinson tadi kan? Tak. Dia memang bermazhab Maliki. Ada kadang-kadang ada tok guru dia punya kerah. Tuan-tuan nampak orang goyang tuan-tuan, tuan-tuan pergi kepak tangan dia. Janganlah. Tangan orang bukan tangan kau. Kalau goyang ikut mazhab Syafi'i batal tak? Anggota kecil tak batal pun. Dia buat pun bukan ada dia main-main. Dia buat kerana pada dia hadis tu sahih. Pada dia lah, pada kita tak sahih lah. Kita tunjuklah jari telunjuk kan. Tak boleh ustaz, dia kemari Malaysia, dia kena ikut mazhab kita lah. Mana boleh kita nak paksa orang dengan satu mazhab yang dia rasa tak betul, tak tepat. Satu orang dia nak beribadat dengan Tuhan, mesti dia rasa dengan satu mazhab, satu pegangan yang dia rasa tepat. Saya bagi satu contoh lah tuan. Kita kadang-kadang kita suruh orang hormat mazhab kita, tapi kita tak pernah hormat mazhab orang. Student kita pergi Mesir, saya sebut Mesir sebab Mesir ada surau sendiri. Pelajar kita dekat Mesir dia ada rumah negeri, ada surau sendiri.
Maka dia kat sini, dia mazhab Syafi'i, dia kunut subuh. Dia pergi sana, dia solat dekat surau orang Melayu, kunut kerana Melayu yang jadi imam. Ada tak orang Mesir kata memecah belahkan masyarakat Mesir? Berpuluh tahun orang Melayu pergi Mesir, ramai pergi, semua ikut mazhab apa Syafi'i. Orang Mesir tak ada kata memecah belahkan mazhab. Kerana di Qahirah, kebanyakan masjid di Qahirah, mengikut kawan-kawan riwayat daripada kawan-kawan saya, majoriti masjid Arab tak kunut subuh. Tak ada pula dia kata orang Melayu ni datang menyesatkan kami. Tak ada, kerana dia orang faham kamu Syafi'i. Orang Melayu pergi Mesir, kunut jadi Syafi'i. Orang Mesir mari sini tak kunut jadi Wahabi, sedangkan dia Hanafi. Macam mana kita nak terapkan sunnah dalam masyarakat Malaysia sekarang? Kena mula bercakap. Kena mula bercakap tentang sunnah. Bacakan hadis kepada masyarakat, insya-Allah masyarakat akan faham. Semua kena bercakap. Ustaz-ustaz kena bercakap. Ustaz-ustaz tak boleh main play safe. Kadang-kadang ustaz ni tak mau cakap. Kalau semua ustaz bercakap, insya-Allah masyarakat akan berubah. Dulu kita berjaya buang mandi safar, kita kena buang benda-benda karut dan khurafat dalam masyarakat. Semua kena berganding bahu. Jangan main play safe, tuan-tuan. Mana-mana ustaz yang ada di sini. Okey, habis dah. Ya, tuan. Okey. Patutnya saya buka soal jawab. Lama sikit. Soalan tu pendek tapi jawapan dia banyak. Tuan-tuan, ada bid'ah yang dipanggil sebagai bid'ah hakiki. Bid'ah hakiki ni biasa berlaku dalam akidah antara kita dengan Syiah. Syiah tu bid'ah lah, akidah dia bid'ah. Kita dengan Khawarij, Khawarij tu ahli bid'ah lah. Yang ni bukan khilaf mu'tabar. Ada lagi satu bab dalam Islam yang dinamakan sebagai bid'ah idhafiyah. Dia bukan bid'ah hakikiyah tapi bid'ah idhafiyah. Yang ni sebahagiannya memang tak ada khilaf ia bid'ah, dan sebahagiannya memang ada khilaf antara bid'ah ataupun tidak. Sebagai contoh saya bagi, kunut subuh ni memang ada sahabat, antaranya Abu Malik Al-Ashja'i. Abu Malik Al-Ashja'i seorang sahabat, anak dia tanya, macam mana kunut subuh? Dia kata muhdas dalam hadis Tirmizi. Maksud muhdas ni bid'ah lah. Itu masalah khilaf yang dihukum bid'ah oleh sebahagian ulama. Ada lagi, contohnya macam salam beramai-ramai lepas salat. Zaman Imam Nawawi, orang-orang Syam ni lepas salat dia akan salam beramai-ramai lepas subuh dengan lepas asar. Imam Nawawi kata okey, tak bid'ah. Mazhab Maliki kata yang tu bid'ah. Ya, yang tu bid'ah. Jadi kita bila ada khilaf macam ni, yang mana ada sebahagian kata bid'ah, sebahagian kata tak bid'ah, kita ambil yang mana kita rasa pandangan yang menyelamatkan agama kita. Tapi kalau ada orang buat yang lain, kita berlapang dada lah. Dan ada satu lagi bab yang mana bid'ah walaupun dia idhafiyah, tapi tak ada mazhab yang kata boleh. Dan memang terang-terang dia tak boleh, walaupun ada ulama cuba bertahan, tapi tak ada dalil. Sebagai contoh, solat raghaib yang dikerjakan pada Jumaat pertama bulan Rejab antara Maghrib dengan Isyak. Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu', Imam Nawawi Asy-Syafi'i, dia kata di antara salat, di antara perkara bid'ah, mungkar dan buruk itu ialah salat raghaib yang dilakukan di antara Maghrib dan Isyak pada Jumaat pertama di bulan Rejab, 12 rakaat. Ia adalah bid'ah yang buruk dan mungkar. Jangan kamu terpedaya, walaupun dia disebut dalam kitab Qutul Qulub, sebahagian ahli sufi sebut, tapi tidak ada dalil dan dia bid'ah. Jadi dalam bab ni kalau memang tak ada dalil, maka kita kena sebutlah ke masyarakat benda ni tak boleh lah, salat raghaib ni bid'ah. Imam Nawawi juga sebut, malam semalam saya sebut, orang tanya kan, malam semalam di masjid mana? Lundang. Imam Nawawi juga sebut dalam kitab dia Al-Adhkar, di antara bid'ah yang mungkar itu ialah apabila sebahagian imam-imam yang jahil, apabila salat menjadi imam kepada orang ramai, dia salat tarawih pada malam ke-7, rakaat kedua
dia membaca suratul An'am secara penuh dengan mereka menganggap ia adalah sunnah, dia adalah digalakkan, bid'ah. Kalau ikut kaedah Melayu tu kira bid'ah hasanah lah tu, takkan baca surah An'am masuk neraka kot. Tapi Imam Nawawi kata bid'ah kerana tidak ada dalil. So macam mana nak tahu kaedah bid'ah ni, bid'ah idhafiyah ni agak keliru sikit kan, sebab nampak macam okey tapi dia bid'ah. Dia kaedah dia tuan-tuan mudah. Satu kaifiat yang kita reka, ambil satu ibadat, kita reka kaifiat dia. Kaifiat ni maksud dia ada bentuk tertentu, masa tertentu. Lepas tu kita kata, kita lazimi kaifiat tu dengan kita ada kepercayaan ia ada fadilat khas, sedangkan tidak ada dalil. Nampak? Kalau kita tak ada kepercayaan, sebab tu Imam Nawawi kata bid'ah tadi. Sebab orang yang baca surah An'am pada rakaat kedua tu, dia rasa benda tu sunat yang khusus, sedangkan tak ada sunat khusus pun. Dia melazimi kaifiat tu, sedangkan dalil tak ada, maka bid'ah. Tapi kalau satu orang dia kata, saya melazimkan diri saya sendiri, hari Ahad saya nak ulang surah Baqarah, antara maghrib dengan isyak saya nak, dia hafiz Quran. Dia kata Ahad malam, maghrib, isyak dan selepas isyak saya nak ulang surah Baqarah. Bid'ah tak? Dia ada pengkhususan kat situ, hari Ahad. Tapi kalau orang tanya dia pasal apa hari Ahad baca Baqarah, dia kata tak ada apa saja, habis surah Baqarah saya tukar surah An'am pula. Maka dia buat tu sekadar pentadbiran dia lah untuk diri dia, maka tu tak jadi bid'ah. Dia bid'ah ni bila ada kepercayaan, melazimi satu kaifiat, dia percaya ada fadilat, sedangkan dalil tak ada, yang tu bid'ah. Boleh tuan? Soalan nombor 2 tadi. Baca tahlil. Maksud tahlil ni apa? Tahlil ni maksud dia kenduri ke? Kenduri arwah lah. Mazhab Syafi'i tak benar kenduri arwah ni. Tuan-tuan baca Bughnil Muhtaj, tak boleh, bid'ah kan. Tuan-tuan buka 4 mazhab, tak ada yang benar kan. Tapi kalau tahlil yang tuan-tuan maksudkan bukan kenduri, cuma nak baca Quran bagi sedekah pada si mati, ikut mazhab Syafi'i tak sampai. Tapi orang Melayu dia ikut mazhab Hanbali. Hanbali kata sampai. Dia duk hentam Hanbali, bab kunut dia hentam Hanbali, tapi bab baca Quran dia ikut Hanbali. Dia ikut mana yang disuka orang Melayu ni kan. Tapi kalau dia melazimi satu jenis bacaan, dia kan tahlil orang Melayu. Sebenarnya tahlil tu la ilaha illallah, tu tahlil. Tapi orang Melayu ni dia ada kaifiat dia baca ni dulu, baca ni, baca ni, baca ni, baca ni kan. Ada kaifiat dia. Dia baca ikut susunan tu, ada tak dia percaya yang susunan tu ada fadilat? Dia ada percaya tu. Sebab kalau kita ubah, dia akan tengok Pak Imam. Pak Imam ni tahlil versi mana? Kami mau Kelantan punya tahlil. Perak tak mau, kata kan. Tak mau, apa tak say kan. Dia ada percaya. Maka dia termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Tapi kalau satu orang dia kata, malam ni berlaku kematian, saya nak baca surah Kahfi, saya nak bagi sedekah pada si mayat. Yang tu tak apa. Pasal apa surah Kahfi? Saya hafal surah tu ya. Yang lain saya tak hafal. Itu boleh. Kerana dia tak jadi kepercayaan fadilat. Boleh kan? Tak apa tuan-tuan. Saya sebut ni tuan-tuan mungkin pelik sikit. Lepas ni tak dipanggil ustaz ni lah. Tak apa, relax. Jadi tuan-tuan tanya orang lain. Tanya orang lain dulu. Kita demokrasi kan? Tanya orang lain dulu. Kalau ustaz lain kata okey, tuan-tuan ikut dia. Nak ikut tak apa, saya lepas diri. Sebab tuan-tuan tanya, saya kena jawab. Kalau saya jawab benda yang salah, nanti saya bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Kalau ustaz tu kata boleh, maka ustaz tu nanti jawab depan Tuhan. Saya lepas diri lah. Ini pandangan saya, wallahu ta'ala. Cukup sekadar dulu boleh apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf. Kalau saya terkasar bahasa tersilap kata, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan.